tak nak tangguh masa lagi sebab yang penyampai lepas ni dia kata tak sabar lagi nak duduk sini. Tak tahu kenapa. Udah belajar lah. Jadi ini sahabat saya sebenarnya, kalau saya ada masalah tentang ni saya akan cuba tolong dia, dan insyaAllah dia akan bantu. Dia khasnya daripada pejabat pengurusi akademik tentang terangan kelayakan masuk, syarat ambil, syarat hasil dia, tentang iuran, tempat tempoh pengajian dan bagaimana cara memohon hasilnya kepada untuk yang mereka memohon secara review. Kan ada yang khabar dia tak tahu betul, tapi betul UPU tu free kali ni. Betul, tapi tak apa, itu saya punya elan je. Mungkin lepas ni kita akan cuba, kita bukan kita, dia ataupun beliau akan menerangkan sejelas-jelasnya tentang beberapa perkara yang saya nyatakan tadi. Oleh itu, saya akan persilakan Puan Liza daripada Pejabat Pengurusi Akademik khas untuk memperkatakan tentang perkara ini. Silakan Puan Liza. Terima kasih. Sebentar ada teknikal, tapi beliau akan tak sabar-sabar cakap ni, insyaAllah penuh ilmu di dada untuk disampaikan kepada adik semua. Jadi kita tunggu sebentar, bertelekulah di depan laptop masing-masing. Okey, dipersilakan Puan Liza untuk terangkan terus. Alright, terima kasih Cik Ismet Mesti Majlis kita hari ini. Okay, saya Liza binti Muhammad Afandi daripada Bahagian Kemasukan Pelajar Institut Hussein On Malaysia. InsyaAllah hari ini sedikit sebanyak saya akan kongsikan bersama adik-adik, mungkin ada ibu bapa di sini mengenai cara atau kaedah kemasukan di UTHM, ataupun mungkin saya boleh kongsikan juga sebahagian daripada program-program yang kita tawarkan. Seberingkaslah sebab sesi pagi tadi dah diterangkan tentang program-program setiap fakulti. So saya hanya overview sajalah. Alright. Seterusnya kita ke slide ya. Oh, sorry, saya tekan. Minta maaf. Okey. Bagi mereka yang mungkin baru mengetahui, ada yang adik-adik berada di luar Johor ataupun mungkin ada yang di dalam Johor pun tak pasti. So nanti mana tahu rezeki mendapat tawaran di UTHM, jangan terkejut kalau nanti surat tawaran tu mengatakan anda berjaya ditawarkan ke program sekian-sekian tapi kampusnya berada di Pagoh. So sebenarnya ialah UST ada 3 kampus, iaitu UTHM Paya Raja sebagai kampus induk, keduanya adalah kampus Pagoh dan ketiga adalah kampus Tanjung Labuh, di mana yang ada fakulti dan ada pelajar adalah di kampus induk dan juga di Pagoh. Tanjung Labuh ni khas untuk program kejuruteraan aeronautik, iaitu hanya ada lapangan terbang dan pejabat tadbiran. Okey, jumlah pelajar kita kedua-dua kampus lebih kurang dalam 18,000 orang. So 5,000 di Pagoh, selebihnya sebanyak hampir 13,000 di Paya Raja. Jika dibandingkan dengan universiti besar lain, universiti senior lain, mungkin kita tak ramai. Tapi ini adalah satu environment yang bagus untuk adik-adik belajar sebab kita tak terlalu padat. Walaupun berada di luar bandar, tapi kehidupan di sini penuh dengan kemajuan juga, jangan takut, kedai-kedai apa semua dekat. So ini adalah kampus yang terdapat di UTHM. Satu kampus induk ada 6 fakulti, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi. Sementara di kampus Pagoh terdapat pusat pengajian diploma. Okey, ini terutama untuk pelajar lepasan SPM. Menyambung pengajian di peringkat diploma ditempatkan di kampus Pagoh. Selain itu ada juga Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi serta Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Okey, bagi pelajar lepasan SPM yang baru saja habis SPM, kita ada 7 program diploma. So far UTHM hanya menawarkan program-program diploma. Jadi kalau ada adik-adik pelajar nak sambung asasi, kita tak ada tawarkan. Setakat ni kita hanya tawarkan program diploma. So program diploma kita adalah Diploma Kejuruteraan Awam, Elektrik, Mekanikal. Ini untuk mereka yang meminati bahagian kejuruteraan. Bagi mereka yang meminati IT, kita ada Diploma Teknologi Maklumat. Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia bagi mereka yang meminati sains. Begitu juga Diploma Sains Gunaan, dan yang terbaru adalah Diploma Teknologi Animasi. Ini bagi mereka golongan BBNU lah yang suka
dengan gadget-gadget, suka edit-edit video, sesuai lah dengan grafik, teknologi animasi. Alright. Ini adalah syarat kemasukan bagi calon lepasan SPM. Yang risau, kita hanya memerlukan 3 kredit. Untuk syarat ni adalah syarat yang membolehkan anda memohon melalui UPU online. Pastikan anda warga negara Malaysia. Jika bukan warga negara, boleh hubungi kami lah. Mungkin ada saluran lain. Tapi untuk melalui UPU online, anda mestilah warga negara Malaysia. Dan mendapat 3 kepujian. Bahasa Melayu wajib kepujian. Sejarah wajib lulus. So tambah lagi 2 mata pelajaran lain kepujian. Okey, kalau pelajar aliran sastra, saya lebih galakkan kalau matematik anda dapat kepujian. So untuk permohonan ke program tadi macam diploma teknologi maklumat, diploma teknologi animasi, anda boleh pilih untuk aliran sastra. Bagi aliran sains, anda boleh pilih untuk semua. Saya minta maaf lah ya sebab UTHM adalah salah satu universiti rangkaian teknikal, iaitu M2 Malaysian Technical University Network. So kebanyakan program yang ditawarkan di sini adalah yang berkaitan dengan teknologi dan kejuruteraan. Jadi kalau ada yang tanya program akaun, kita memang tak ada. Kalau ada yang tanya program edik, memang kita tak sediakan. So kita hanya menyediakan program-program yang berkaitan dengan teknologi dan kejuruteraan. Okey, seterusnya adalah program Sarjana Muda. Kita ada 50 program Sarjana Muda. So saya bagi review untuk Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Pagi tadi dah diterangkan sebaik-baik program, apa kelebihan setiap program. So program yang ditawarkan di bawah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina ialah of course lah kejuruteraan awam. Kedua, seni bina. Seni bina kalau tengok di situ hujung dia ada hashtag, means ada temu duga. So calon yang mohon Sarjana Muda Sains Seni Bina, pastikan anda alert tarikh temu duga. Jangan terlepas. Bila terlepas temu duga, means tak berjaya untuk ditawarkan ke program tersebut. Seterusnya adalah Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Di sini ada 2 program, Kejuruteraan Elektrik dan Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian. Kita ada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Satu adalah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal. Kedua, program, yang ni glamour sikit lah, program penerbangan profesional. Ketiga adalah program penyelenggaraan pesawat terbang. Yang ini pun dua-dua ada hashtag. So kedua-dua program aeronautik ini ada temu duga. Jadi sama juga, jangan terlepas sesi temu duga. Kemudian ada juga program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Pesawat. Yang ini pun baru tahun kedua ditawarkan di UTHM. Seterusnya adalah Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan. Pengurusan di UTHM berbeza dengan pengurusan di mana-mana universiti lain. Kerana pengurusan kita mengkhususkan kepada pengurusan teknologi. Bukan kepada pengurusan pentadbiran, pengurusan perikanan, tidak. Tapi subjek-subjeknya ada ditawarkan sedikit di dalam setiap program. Ada juga nanti dia belajar statistik, ada juga nanti diajar akaun, tapi tidak terlalu banyak kerana fokusnya adalah kepada teknologi. So di bawah fakulti ini ada 5 program, pengurusan teknologi pengeluaran dan operasi, pengurusan teknologi pembinaan, pengurusan harta tanah, ni bagi yang minat pembangunan sesuai untuk mohon bahagian harta tanah. Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot. Pembuatan perabot ni bukan saja guna kayu, tapi menggunakan teknologi terkini, menggunakan plastik, besi dan sebagainya. Alright, seterusnya kita juga mempunyai Fakulti Pendidikan. Tetapi pendidikan kita berbeza dengan universiti lain. Pendidikan kita lebih ke arah TVET ataupun Technical dan Vocational. Antaranya adalah program pendidikan, pemesanan am, binaan bangunan, catering, kimpalan dan fabrikasi logam, elektrik dan elektronik, multimedia kreatif, penyejukan dan penyamanan udara. So kita berbeza dengan universiti lain yang menawarkan mungkin pendidikan dalam bidang bahasa Melayu. Kita tidak ya, kita lebih kepada pendidikan teknik dan vocational, iaitu lebih menjurus ke arah pendidikan di bahagian mesin, bahagian kimpalan, bahagian aircon, semua. Okay, mana-mana pelajar daripada lepasan diploma kemahiran, diploma latihan kemahiran, diploma vocational, kebanyakannya fokus ke arah bidang-bidang ini. Okay, seterusnya adalah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Terdapat 5 program. Bagi mereka yang meminati IT, boleh mohon ke program-program di bawah fakulti ini.
Selain itu ada juga sains komputer keselamatan maklumat, perkomputeran multimedia, kejuruteraan perisian dan teknologi web. Bagi mereka yang tak suka bekerja di luar, suka menghadap PC, ini bidang-bidang yang sesuai untuk anda. Tapi jangan sampai tak campur orang. Okay. Seterusnya adalah Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Ini bagi mereka yang minat bekerja di dalam makmal. Minat dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan uji kaji, research. Ini bidang-bidang dia. Tapi bukan setakat itu, anda juga boleh menyambung kepada pengajian bentuk akademik. Contohnya matematik teknologi, anda juga boleh nanti menjadi pengajar bahagian matematik. Statistik industri, boleh bekerja di bahagian perangkaan. Sains fizik gunaan, kita juga ada sarjana muda sains teknologi makanan, kepelbagaian biologi dan pemeliharaan, dan program baru kita iaitu kimia industri. Kesemua program-program ini berbentuk sains bagi pelajar aliran sains, STPM aliran sains, matrikulasi aliran sains ataupun diploma aliran sains, sangat sesuai untuk sambung ke bahagian ini. Tapi jangan salah anggap, daripada bahagian ini anda tidak boleh jadi ke bahagian medik, itu lain. Tapi anda boleh jadi supporting untuk bidang-bidang tersebut. Okey, ini adalah program di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Fakulti paling banyak program lah. Kita ada teknologi perkhidmatan bangunan, teknologi kejuruteraan awam alam sekitar, teknologi kejuruteraan awam pembinaan, teknologi kejuruteraan kimia, bioteknologi, teknologi kejuruteraan elektronik automasi industri, teknologi kejuruteraan elektrik, kuasa elektrik, teknologi kejuruteraan elektronik, komunikasi dan komputer, teknologi kejuruteraan mekanikal automotif, teknologi kejuruteraan mekanikal logi, teknologi kejuruteraan mekanikal pembuatan, dan yang terkini adalah teknologi kejuruteraan pengangkutan rel. Ini bagi calon lepasan diploma sama ada dari Politeknik, IPTS, daripada DKM, DLKM, ILKA, kebanyakannya sesuai mohon program-program ini kena lebih ke arah teknologi kejuruteraan, di mana hands-on-nya adalah lebih berbanding dengan kuliah. Okey, seterusnya adalah program teknologi ataupun lebih dikenali sebagai BTEC. Yang ini adalah program khas dibangunkan untuk pelajar lepasan diploma vocational. Program ini adalah dibangunkan khas dengan kurikulum khas yang disesuaikan dengan pelajar lepasan DVM. So antara program teknologinya ialah kimpalan, penyejukan dan penyamanan udara, pemesanan industri, perkhidmatan makanan, pembinaan bangunan, automasi elektronik industri, penyelenggaraan sistem elektrik, dan sarjana muda teknologi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey. Ini adalah syarat kemasukan bagi calon lepasan STPM. Ini syarat am, di mana calon wajib lulus ataupun wajib mempunyai sijil SPM dengan mendapat kemujian dalam bahasa Melayu. Kepujian means grade C ke atas. Means A, B dan C. So sejarah wajib lulus untuk semua calon untuk mohon di UPU. Dan lulus peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya grade C mata pelajaran pengajian am. Mata pelajaran pengajian am kira mata pelajaran wajib bagi calon lepasan STPM untuk mohon ke mana-mana universiti, bukan setakat UTHM. So kalau pengajian am tak dapat C dan ke atas, memang biasanya tak melepasi syarat am. So means kena repeat ataupun mohon program-program yang berbentuk kemahiran. Tapi untuk mohon di UPU must be lepas pengajian am. Dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 MUET. Ini wajib MUET, okey? Seterusnya calon lepasan matrikulasi, tak kira matrikulasi sains, matrikulasi kejuruteraan atau teknikal ataupun matrikulasi akaun, SPM wajib bahasa Melayu, kredit, sejarah lulus, ni wajib, and then pointer sekurang-kurangnya 2.0, dapat lagi tinggi lagi baik, and then mendapat MUET band 2. Okay, ini syarat am bagi calon lepasan diploma, DKM dan DLKM. BM dalam SPM kredit itu wajib, sejarah lulus pun wajib. Okey, sekurang-kurangnya pointer 2.50. So kalau
Either mereka yang mempunyai pointer 2.3 dan mempunyai pengalaman bekerja selama 2 tahun dalam bidang yang berkaitan, kita akan pertimbangkan juga. Dan mendapat sekurang-kurangnya MUET Band 2. Okey, ini pula adalah syarat bagi calon lepasan diploma vocational. Yang ini dibangunkan khas untuk calon-calon DVM. Dia berbeza dengan diploma biasa tapi dikira diploma setaraf juga, di mana calon-calon perlu mempunyai 3 kredit setara SPM iaitu PNGKA 2.00, Bahasa Melayu kod 1104, lulus, and then PNGK vocational sama atau lebih 2.67 dan kompeten semua modul vocational. Okey, calon DVM jangan lupa muat naik punya salinan transkrip diploma vocational yang mengandungi markah berkaitan dengan 3 perkara ini iaitu PNGKA, PNGKV dan juga Bahasa Melayu 1104. Jangan lupa muat naik. Okey. Memiliki diploma vocational sekurang-kurangnya 3.0. Muat tahap 1, band 1. Ini untuk mohon di UPU perlu memiliki tahap 1 atau band 1. Lulus sejarah kod 1251. Okey. Berkaitan dengan MUET band 1 ataupun MUET, mungkin calon-calon sekarang kebanyakannya masih belum ada result MUET sebab pandemik COVID, so you punya MUET ditunda. Jadi jangan bimbang, untuk mohon boleh mohon. Jangan tak mohon walaupun belum ada MUET, walaupun baru mendaftar MUET, walaupun baru ada transkrip menduduki MUET. Jadi belum ada keputusan, mohon. Jadi jangan lepaskan peluang mohon. Sekiranya tidak berjaya pada fasa perdana, anda masih berpeluang data dibawa ke fasa rayuan 1 atau rayuan 2. Ini untuk calon diploma STPM matrikulasi. Okey, ini peringatanlah. Jadi jangan kerana tidak ada MUET anda tak mohon UPU sekarang. So satu step anda dah hilang, dah kurang peluang. Okey. Itu tadi adalah syarat am. Syarat khas kemasukan berbeza bagi setiap program. Contohnya program teknologi maklumat. Syarat khas dia perlu ada matematik kredit di peringkat SPM. Jadi setiap program dia mempunyai syarat khas yang berbeza. Jadi calon digalakkan masuk ke dalam online.mhc.gov.my bahagian e-panduan, semak setiap program yang ingin dimohon. Jika berminat dalam program contoh kejuruteraan awam, anda lepasan STPM. Apa yang perlu ada dalam STPM anda? Yang saya ingat, admat, fizik dan kimia. Itu kena ada. Jadi 3 subjek ini perlu ada sekiranya anda calon lepasan STPM. Bagi calon matrikulasi berbeza. Jadi untuk memastikan anda memilih program yang betul yang memenuhi syarat anda, sila masuk ke dalam e-panduan ataupun anda digalakkan muat turun UPU Pocket di mana anda lebih mudah untuk membuat semakan by university by program. Okey. Ini adalah kaedah permohonan bagi calon yang berminat untuk melanjutkan pengajian ke UTHM. Bagi sesi sekarang ni, UPU adalah saluran yang tunggal. So, jangan terlepas UPU online. Masih ada masa lagi sehingga 31 Mac. So, ada lagi 4 hari. Bagi lepasan SPM, untuk sambung pengajian di UTHM, kita hanya offer diploma. So, tak ada fast track daripada SPM terus lompat ke sarjana muda. Tak boleh. Anda kena mohon diploma. Katalah, pagi tadi saya dapat ada soalan mengatakan berminat kepada bahagian aeronautik. So, dari SPM, anda sambung ke diploma kejuruteraan mekanikal. Kejuruteraan mekanikal antara syarat wajib yang perlu ada adalah admat, fizik, kimia. So admat sekurang-kurangnya D dan subjek-subjek lain sekurang-kurangnya C. So jika anda lepas syarat tersebut atau sekarang mengambil mata pelajaran tersebut, sila mohon melalui UPU online. Kemasukan adalah pada Ogos, iaitu semester khas atau semester pendek. Bagi calon lepasan STPM setaraf, diploma setaraf sama juga boleh mohon melalui UPU online. Kemasukan adalah pada Oktober. So pada adik-adik yang baru habis SPM tempoh hari, tak tahu lagi result berapa, hari itu trial pun macam
tak berapa bagus. It's okay, tak apa. Selepas semak dalam UPU Pocket, dah tahu program apa yang nak mohon. Contohnya Diploma Teknologi Animasi. Antara syarat wajib, BM kredit. Sejarah lulus, bahasa Inggeris lulus. Satu lagi mata pelajaran yang wajib adalah Matematik kredit. Tapi anda tak tahu lagi result SPM. Mohon saja nanti selepas result SPM keluar, anda akan diberi masa selepas 5 hari result keluar, anda diberi masa untuk kemaskini pilihan program di UPU. So waktu tu sesuaikan semula keputusan sebenar SPM dengan pilihan program yang telah anda buat. So tak payah risaulah kata susah hati hari tu masa trial buat main-main online. Jadi teruk semua E ke, semua D ke, it's okay, tak apa. Mohon je, takkan disekat program apa yang anda mohon. Dan ada 12 pilihan bagi calon lepasan SPM dan 10 pilihan bagi calon diploma. Isi semua. Jika anda minat bahagian kejuruteraan awam, susunlah. Mungkin di UTHM ada satu. Susun juga kejuruteraan awam yang ada di universiti lain. Tapi UTHM tetap letak di pilihan satu. Okey, tu kalau minat bidang. Kalau minat UTHM, UTHM ada 7 program. Letaklah 7 tu program UTHM. Don't worry. Selebihnya sambunglah program di universiti lain. Tak apa. Okey. Itu adalah tips untuk dapat. Sama juga calon lepasan STPM. Kalau memang minat bidang, katalah minat bidang elektrik. So kita ada Fakulti Kejuruteraan Elektrik ada 2 program. Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik ada 3 program. So dah 5 program elektrik dalam tu. Ditambah lagi dengan Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional ada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Elektrik dan Elektronik. Tapi program bertemu juga anda kena letak pilihan 1 hingga pilihan 4. So susun. Pilihan 1 sampai 4 kalau ada program bertemu juga yang diminta nanti susun. Susun dahulu program bertemu juga kemudian baru program yang tidak bertemu juga. So jangan rugikan pilihan yang telah ditetapkan oleh pihak UPU. Susun sebaiknya. Jangan susun hentam-hentam. Hentam-hentam rezeki awak dapat pilihan 8 dan nangis hujung katil tak nak pergi. Tu jangan, okey? Seterusnya ingin diingatkan tahun ni rezeki adik-adik sebenarnya pandemik COVID, UPU tak ada bayaran untuk PIN. So percuma. Jadi selepas ni boleh mohon, jangan pergi ke bank kata nak beli nombor PIN, tak perlu dah. Boleh mohon terus melalui UPU. Okay, dah dibuka daripada Januari tempoh hari hingga 31 Mac. So dah lama sebenarnya dibuka. Ni dah tinggal 4 hari. Jangan tunggu sampai 31 Mac baru nak isi. Waktu tu nanti internet breakdown, laptop rosak, tak sempat nak submit, wifi tak ada, nangislah kawan. Jangan. Jadi buat dari sekarang, mohon dari sekarang. Boleh kemaskini sehingga tarikh tutup masih boleh kemaskini. Jadi mana-mana yang dah buat pilihan, terlupa nak letak UTHM, sempat lagi kemaskini. Walaupun dah submit, masih boleh kemaskini. Sehingga last 31 Mac pukul 5 petang. Alright? Jangan lupa. Okey, ini tarikh pemilihan program pengajian. Semak semula tempoh hari mungkin masa awal-awal Januari, Februari dah isi maklumat. Tetapi belum letak program-program yang anda minati. Waktu ni dah boleh isi. Daripada 21 Mac tempoh hari hingga 31 Mac. 31 Mac tu pukul 5 petang tutup. Jangan 4.45 baru buka PC. Okey, buat dari sekarang. Alright, saya share sikit mengenai yuran pengajian di UTHM. Ini adalah yuran diploma. Jika kita lihat situ, diploma adalah 5 semester ataupun 2 tahun setengah. Jadi berbanding dengan lain, biasanya diploma 3 tahun. Tapi kita 2 tahun setengah bersama dengan 1 semester pendek. Jika dilihat yuran keseluruhan sepanjang pengajian sehingga tamat pengajian, tidak capai pun sehingga RM10,000. Tapi harus diingat ini adalah kos untuk yuran pengajian dan yuran kolej kediaman. Yuran kolej kediaman pun tertakluk kepada hari mengikut semester. Dia berbeza ya. Yang itu ada sedikit sebanyak perubahan lah nanti. So totalnya adalah, ini lamsam, kita kira adalah sebanyak RM7,700 untuk diploma. Ini pula adalah kadar yuran bagi program sarjana muda. So kalau Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina lebih kurang dalam RM14,270 4 tahun ataupun 8 semester. Bagi Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal sama juga
8 semester ataupun 4 tahun, kosnya lebih kurang RM14,072. Bagi Fakulti Sains Komputer, Teknologi Maklumat, Fakulti Pengurusan Teknologi Perniagaan, Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational, kosnya juga lebih kurang RM14,000 dan jumlah pengajian adalah 8 semester. Okey, bagi FTK ataupun Fakulti Teknologi Kejuruteraan dengan Fakulti Sains dan Teknologi, kosnya lebih kurang RM15,086. Kadang-kadang yang membezakannya adalah sedikit pengisian program, ada akreditasi, ada nilai tambah dalam sijil-sijil di bawah fakulti, itu menyebabkan ada sedikit perbezaan. Bagi program aeronautik, yang ini memang istimewa, program pengajian dia agak tinggi. Yang ini yuran pengajian sahaja ya, jangan salah faham. 16,000 adalah yuran pengajian sepanjang 8 semester ataupun 4 tahun. Ini tidak termasuk dengan lesen. Okey, kerana program aeronautik dia bersekali dengan lesen. So ini adalah yuran lesen. Okey, bagi program penyelenggaraan pesawat terbang dan penerbangan profesional, dia ada 2 yuran pelesenan yang boleh dipilih. So sama ada penerbangan Cat A atau Cat B1, dia bezalah ikut jumlah yuran lesennya. Anda boleh tengok di situ. Mungkin tengok ni takutlah sekejap It's okay, tak apa. Okey, ini jika anda mempunyai persoalan, mungkin tak nak bertanya sekarang, mungkin next day nak tanya, mungkin malu nak bertanya di ruangan chat, malu nak bertanya secara live, anda boleh call kami di nombor yang ada, and then boleh juga email kami di intake@uthm.edu.my. Okey. Itu saja paparan slide saya. Mungkin saya boleh baca sedikit soalan-soalan yang ada. Nak tanya, FTE kan terbagi pada 2, iaitu elektrik dan elektronik. Jadi selepas mohon UPU, kod elektrik, kos pelajar ditentukan oleh pihak UTHM atau student boleh pilih berdasarkan minat masing-masing berdasarkan nasihat pihak UTHM. Kod elektrik dan kod elektronik dia berbeza. Sebab dia 2 program. Jadi FTE dia menawarkan 2 program, satu kejuruteraan elektrik, satu kejuruteraan elektronik. Kalau anda tengok di UPU, untuk mengetahui program tu program UTHM, kod dia UB, tu depan dia UB. Belakang tu saya tak ingatlah, setiap program dia ada kod yang berbeza. Jadi kalau pertanyaan tu Fadli Zulkifli, so boleh pilih salah satu. Kalau you memang minat elektrik, you pilihlah elektrik. So letaklah elektronik pula pilihan nombor 2. So still berada di dalam fakulti yang sama. Nak tanya kalau Diploma International Business IPTS boleh apply untuk Bachelor Science Industrial Statistik ke tidak? Ini nampaknya macam kurang sesuai. Satu, rugi awak dah ambil business, nak sambung ke statistik. Statistik syarat kemasukan dia lebih melihat kepada nanti dalam pengajian diploma tu ada statistik. Tapi kalau you nak mohon boleh, nanti fakulti akan semak semula. Dia nanti ruginya adalah tak dapat transfer kredit. Yang itulah biasanya kalau di luar bidang yang terlalu jauh. Okey. Permohonan STPM untuk temu duga guna result SEM 2 kan? Ya betul. SEM 2 tapi itulah bila SEM 2 you ada efek sikit lah. Mungkin ada beberapa program you tak lepas ataupun ada risikonya SEM 2 awak excellent tapi nanti bila yang sebenar dia berbeza. Tapi nanti akan ada tempoh UPU buka untuk awak kemaskini semula. So bila ada program yang mungkin waktu selepas result STPM keluar dah tak ada lagi dalam UPU online, you kemaskini balik. Susun semula. Okey, yang ni ada temu duga, make sure dalam bulan Mei dan Jun you kena alert. Biasanya kita akan ada buat panggilan temu duga. Alert melalui laman web UPU, alert juga melalui laman web universiti yang awak pilih dan ni selalu calon ignore. Kita call tapi calon tak pick up call. Kenapa? Takut. Mungkin tengok nombor pejabat ke, takut tu call daripada syarikat mana kan. Tak apa. Tapi you alert. Satu. Keduanya, alert juga dengan SMS blast. Biasanya kita akan blast. Ketiga, alert dengan you punya email. Jadi 3 perkara ni, satu email, satu nombor telefon, kena isi yang benar-benar aktif.
Jika perlu buat perubahan nombor telefon sepanjang tempoh sebelum result keluar, kalau boleh you hold dulu. Sebab apa? Nanti kita contact dengan nombor yang you daftarkan dalam UPU online tapi awak tak dapat dihubungi. So calon pastikan nombor yang aktif. Jangan letak nombor saudara atau mana kakak ke yang berada di awak di Johor. Letak nombor kakak yang ada kat Kelantan. Dah satu hal pula nak contact awak. Jadi susah. So make sure nombor yang aktif, email yang aktif. Alright? Nak tanya bahagian UPU pemilihan kos elektrik, kenapa tak ada pengajian UTHM? Boleh tahu awak lepasan apa? Sebab dia berbeza ikut kategori. Okay? Tak semua kategori boleh tengok di dalam UPU untuk program. Setiap universiti pun macam tu. Dia ada berbeza by kategori. Ada lepasan matrikulasi ada asasi, and then ada STPM, ada STPM Sastra, STPM Sains. Jadi dia berbeza. Kalau you lepasan STPM Sastra, mungkin tak dapat tengok sebab kita buka untuk area STPM Sains. So subjek yang diperlukan berbeza. Okey, kena tanya lebih lanjut lah untuk yang tadi tu. Seterusnya, adakah pelajar lepasan vocational boleh ambil kursus pendidikan vocational? Boleh, tak ada masalah. Bezanya awak kena muat band 2. Itu beza dia dengan syarat program BTEC. Kalau tadi BTEC dia muat band 1, tapi untuk program ISMP muat band 2. Keduanya perlu menduduki ujian MATC dan perlu menduduki temu juga. Okey, ada soalan? Alia Syazwani, Alia Syazwana. Tak jadi, malu. Kemas. Alright, seterusnya soalan dari diploma poli nak masuk ijazah UTHM, ada interview ke? Okey, senang je macam saya cakap tadi. Mana program yang nama program hujung ada hashtag, tu ada temu juga. Tak ada hashtag, tak ada temu juga. Okey? Saya lepasan diploma kejuruteraan awam, means nak mohon diploma, nak mohon degree awam, tu tak ada temu juga. Tapi kalau awak nak mohon program sarjana muda pendidikan, binaan bangunan contohnya, tu ya ada temu juga. Kalau awak nak mohon program seni bina, ya, yang itu ada temu juga. Alright? Ada yang lain soalan? Minta maaf lah ya, pengurusi majlis saya terus jalan je dengan soalan. Okey, lagi satu tips saya nak ingatkan pada anda, calon STPM walaupun result rasmi, walaupun STPM belum habis, mohon saja susun pertama adalah ikut kesesuaian program yang anda ambil di STPM sekarang. Contoh, anda ambil akaun, ambil perniagaan, janganlah mohon kejuruteraan elektrik, confirm membazir pilihan tu. Jadi pilihlah program pengurusan teknologi. Yang tu ada ambil STPM Sastra. Ataupun ambil juga program seni bina. Yang itu ada melibatkan subjek-subjek akaun, perniagaan, semua geografi, sejarah. Okey, bagi calon diploma. Katalah awak diploma kejuruteraan awam. Nak lari bidang jangan jauh sangat. Pertama, rugi kepada tempoh pengajian awak. Sebab kalau you ada diploma kejuruteraan awam, sambung degree kejuruteraan awam, so kita ada exemption, ada transfer kredit. Kalau pelajar-pelajar diploma pure, kita ada transfer kredit sehingga 1 semester dan lebih. Jadi kalau awak lari bidang, dah kurang. Okey, soalan dari SYL. Yuran penginapan RM550 tu bayar per semester ke tiap-tiap bulan? Per semester, bukan tiap-tiap bulan. Sebab kita kira semester berapa hari, so nanti kita dah letak dalam tu bayaran je. So yang lepasan KV yang belum keluar result sejarah setara boleh apply UPU ke? Boleh. Jangan tak apply. So nanti bila dah dapat result sejarah, kemas kini balik pilihan. Itu saja, tak ada masalah. Jadi mana-mana yang belum ada sejarah, mana-mana yang belum ada muat, mohon saja. Sekarang ni dia tak ada filter. Okay, kalau dulu waktu sebelum adanya COVID memang ada filter. So tak cukup syarat, nanti tak boleh mohon. Tak. Sekarang muat tak ada ke, muat belum ambil ke, mohon saja. Jangan rugikan peluang. Sudahlah percuma, sudahlah tanpa ada muat, tanpa ada sejarah, boleh mohon. Belum ada result SPM pun boleh mohon, belum ada STPM pun boleh mohon. Jadi mohon saja.
Okey, STPM untuk apply pendidikan multimedia guna aliran sains, sastra ke sains sosial. Okey. Multimedia kreatif dengan catering. Yang ini open. Okey, kalau awak semak di UPU Pocket, subjek dia semua ada. Semua subjek yang diambil di STPM ada. Urusan kejuruteraan boleh mohon, sastra boleh mohon, sejarah boleh mohon, perniagaan boleh mohon, akaun pun boleh mohon, ekonomi pun boleh mohon. Kita perlukan 2. Selain tadi, pengajian wajib, 2 mata pelajaran lain, bahasa Melayu ke, sejarah ke, bahasa Tamil, combine dengan bahasa Melayu pun boleh mohon. Okey? Tu jangan risau untuk multimedia kreatif dan catering. Okay, soalan seterusnya, Muhammad Zamri. Ni macam kenal je Muhammad Zamri ni. Adakah program ini lebih praktikal atau erti kata lain secara face to face? Don't worry, kita ada banyak teknologi. So untuk awal-awal tahun, awal-awal semester semuanya boleh menggunakan online. So nanti bila anda di hujung pengajian di tahun 2, tahun ketiga, jika benar-benar memerlukan masuk ke dalam lab, anda boleh mohon untuk hadir. Itu pun jika masih ada pandemik. Jika pandemik dah tak ada, boleh datang ke universiti. Boleh keluar masuk 10 kali, 60 kali keluar masuk satu hari pun tak ada masalah. Alright. Soalan seterusnya. Lanjut tentang diploma sains gunaan. Diploma sains gunaan. Okey. Ini hari ini. Okey. Diploma sains gunaan ini adalah lebih kepada subjek-subjek yang diajar di lab. Ni mana-mana pelajar yang memang minat dengan biologi, minat dengan kimia, sangat sesuai mohon program-program seperti ini. Ni kalau saya panggil pelajar-pelajar yang waktu di sekolah ulat buku. Sebab pelajar-pelajar sains ni rajin baca buku. Berbanding dengan pelajar aliran sastra ni dia lebih seronok-seronok, dia santai-santai. Tapi pelajar aliran sains memang lebih kepada penggunaan, memang lebih kepada buku. Tapi kalau dah minat tak ada masalah. Okey, daripada diploma sains gunaan ni nanti waktu degree kita ada yang tadi tu di bawah Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Ada 5 program, boleh sambung statistik, boleh sambung matematik ataupun minat kepada nature boleh sambung kepada biodiversity. Yang ni kalau minat lah. Minat dengan serangga, minat dengan hutan, tu boleh sambung. Okey, cara kemasukan ke program ijazah kejuruteraan awam, jumlah kredit transfer yang ditawarkan bagi lepasan diploma kejuruteraan awam. Yang ni boleh direct tanya berapa jumlah tapi kebiasaannya you akan dapat exemption dalam 14 hingga 15 kredit atau lebih banyak lagi. Dia tengok lepasan diploma dari ke mana. Okey. Pengurusi saya ada masa lagi ke nak baca soalan-soalan ni? Tak ada. Okeylah saya ambil. Ini macam bila UPU baru akan dibuka untuk saya mohon. Tertinggal berita ke tertinggal kereta api? Dah buka dah nak tutup dah. Okey. Bolehkah saya lepas STPM tapi sudah berumur 22 tahun untuk memohon UTHM? Ni kita tengok you punya result STPM. Waktu tu valid lagi tak dengan syarat sekarang? Kalau masih valid dengan syarat sekarang boleh mohon. Tetapi untuk program pendidikan, ni dia ada isu sikit. Pendidikan pendidikan dia terhad umur 30 tahun. So 22 tahun boleh lagi nak sambung. So nanti bolehlah join dengan freshie-freshie junior-junior. Abang senior ni. Okey. Jika mohon bidang pendidikan vocational perlu hadir ujian Maksi. Wajib. Tak hadir ujian Maksi, tak follow ujian Maksi, hi bye-bye. Sebab wajib untuk program pendidikan. Okey, sekarang ni tengah pandemik COVID, jadi ujian Maksi ni dijalankan secara atas talian. So kalau calon-calon tak follow dengan berita semasa ataupun dengan makluman semasa di UPU, termiss ujian Maksi, sangat rugi sebab anda tak perlu hadir ke lokasi ujian Maksi seperti tahun-tahun sebelum ni. Yang ni kat rumah pun boleh ambil ujian Maksi. So boleh jawab dari rumah. Jadi jangan terlepas. Okay? Alright. Saya dari Politeknik Diploma Elektrik dan Elektronik. Pada pandangan puan, adakah program yang sesuai untuk saya? Minta pencerahan. Boleh pilih 2, boleh pilih 3, boleh pilih 4, boleh 5, boleh 6. Kenapa saya jawab itu? Awak boleh susun ikut minat awak. Kalau minat kepada pure engineering, boleh mulakan dengan program di bawah Fakulti Kejuruteraan Elektrik. So ada 2 program tadi.
Kalau minat kepada pendidikan, boleh mohon bidang elektrik dan elektronik, sarjana muda pendidikan. Dah ada 3 program. Kalau minat lagi kepada automasi industri, komunikasi komputer, elektrik dan elektronik, teknologi kejuruteraan, boleh mohon di Fakulti Teknologi Kejuruteraan. So ada 3 program di situ. So awak dah ada 6 program elektrik dan elektronik di UTHM yang boleh dimohon. Kalau ikut jumlah minima 6 tu dah cukup. Okey, dah tak nak universiti lain. Tak payah isi yang universiti lain. Isi je UTHM. Alright. Semoga jelas jawapan saya. Anything lagi? Soalan kalau ada boleh diajukan di sini. Tapi kalau malu boleh PM to P. Jadi program tu boleh tengok kat mana you puan. Boleh tengok di e-panduan. Boleh download UP Pocket di apps Google. Okay? Jangan lupa. Alright. Panjang dia punya penerangan sampai ada student baru tu. Nama selalu sangat keluar. Student senior. Tu senior. Zamri dan juga Tania. Zamri kerana nak mohon kat sini. Tapi tak tahu dia combo ke tidak ni. Dia geram kau tengok junior-junior. Dan terima kasih Puan Liza. Adakah soalan lain daripada peserta aktif Cik Zamri dan juga Cik Zulfazli ni? Harap Cik Zulfazli dapat masuklah. Cik Zamri ni kita doakan dapat masuk lagi lah insyaAllah. Ada lagi soalan kita boleh utarakan sementara kita menunggu panel kita yang seterusnya daripada Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Tapi anyway saya rasa Puan Liza dah banyak merangkumi apa yang diberi tajuk di sini. Terima kasih insyaAllah. Amin. Zulfazli. Tak ada respon daripada Cik Zamri Dah habis ya. Saya jadi nak share tips last boleh. Okay, last kepada Cik Puan Liza kepada ni. Asnya kepada mereka yang bertanya. Sebab tu adalah tadi tutup 31 Mac, UTHM letaklah pilihan 1. Kalau macam tadi Cik Zulfazli tanya program elektrik dia minat sangat. Letak ada 6 pilihan, letaklah 6 pilihan tu. Bidang elektrik di UTHM. Letak dulu program pendidikan sebagai pilihan 1 sebab dia bertemu juga. Seterusnya boleh susun program lain. Okey, ingatan untuk calon lepasan diploma dan setara, jangan lupa muat naik dokumen. Okey, ini selalu yang anda lupa. Lupa nak muat naik result SPM, lupa nak muat naik transkrip diploma, muat naik CJ MUET yang dah dapat. Tu semua tak dimuat naik. Jadi bila kita nak buat pilihan kosong. So tak boleh sebab lepasan diploma ni dari bermacam-macam IPT. Ada IMK, ada IPT lain, ada IPT awam, ada IPT swasta. Dia tiada penyeragaman keputusan macam STPM. Kita boleh buat matching dengan data daripada lembaga peperiksaan. Tapi lepasan diploma ni tak ada. Okey, nak kena tengok transkrip penuh, nak kena tengok CGPA berapa. Jadi penting untuk anda muat naik dokumen-dokumen yang dikehendaki. Kalau ada 6 dia minta, 6 lah muat naik. Okey, lepasan diploma ni 1. Dia suka muat naik 1 semester dia result. Jangan awak ada 6 semester. Muat naik 6 result semester. Semester 1 hingga semester 6. Okey, muat turun dalam bentuk 1 file. So senang untuk awak upload di sistem UPU. Okey, untuk calon yang memohon program bertemu juga. Pastikan anda alert dengan makluman terkini di UPU online, makluman email, makluman melalui SMS blast, makluman melalui call. So anda jangan terlepas 3 perkara ni. Jadi kalau ada temu duga, program ada temu duga, contoh mohon kejuruteraan aeronautik, ada temu duga, kita panggil, kita call tak dapat. So nanti bila keluar keputusan awak tak berjaya. Jangan marah, kenapa saya tak berjaya, kenapa saya tak dapat. Tapi bila tengok balik tak hadir temu duga. Alright. Itu saja ingatan dari saya. Untuk anda letak UTHM sebagai pilihan nombor 1. Ya, letak pilihan nombor 1 dan terima kasih. Saya rasa terima kasih banyak kepada Puan Liza. Banyak sangat info yang telah diberi dan rasanya kalau tak puas hati juga pergi website UTHM, cari PPA, cari Puan Liza, insyaAllah direct dia akan jawab. Sebab saya sebenarnya pun ada juga minta tolong pada beliau. Terima kasih banyak jugalah. Benda-benda yang simple tu kadang-kadang student ni tak nampak. Dia tekan yes, dia tekan no. Betul. Lepas tu tak hantar ni. Macam adik saya dulu sekali. Dia tak tengok website. Dia masalah kat situ lah. Jadi kena adik-adik semua kena alert lah dengan benda-benda macam ni. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Liza kerana sudi memberikan penerangan khasnya untuk kemasukan dan juga lain-lain. Terima kasih Puan Liza. Alright, sama.